Jadi kita kata lara lah senang, perkataan lara lah. Jadi lara senang. Sebab kalau nak terjemah banyak makna dia tu payah nak pergi masuk belakang. Dia boleh ke apa dia hak pergi jemaah? Boleh hak tu. Bukan nak boleh pahala pergi jemaah, boleh dosa. Boleh hak tu. Hak tu ke dia molek ke? Tak molek tu. Sia-sia tu. Kalau mengikut apa dia salah satu makna tadi, makna dosa. Boleh dosa. Tak ada faedah, baik tak pergi. Kepada setengah-setengah orang lah, terutamanya budak-budak kan, banyak kita tengok lekor sangat. Ibu bapa tu dia kena faham molek lah. Dia kena ambil perhatian anak-anak dia tu. Kalau tahu lagu tu tak sah, tak baik tak sagi. Ataupun kena kawal lah keadaan tu. Gitu untuk mendidik dia walaupun kecil lagi, kena suruh lah juga kita kata. Tapi kena jaga molek. Jangan pergi tu macam tak ada kawalan, tak tahu mau pok mana. Ada semua tu dia isap rokok lah, luar masjid, buang derah-derah pula tu, bising jadi bising. Setengah-setengah masjid tu jadi terganggu tu, sampai terpaksa kena tutup pintu. Takut bising, dahsyat sungguh. Ini semua ni sia-sia. Hak tu ialah boleh ni kan. Ada pula hak pergi tu. Ni malangnya dalam masyarakat kita ni pun sudah menjadi merebak juga. Ada benda-benda hak tak molek lagu ni di tempat-tempat yang molek tu. Ada pergi tu dengan maksud nak kebah selipar orang, kasut orang. Jadi bukan nak pergi sembahyang, dah lah lara. Hak tadi tu dosa berlipat kali ganda pula tu. Padahal sepatutnya pada hari itu dapat rahmat Allah SWT, kafarah. Dosa-dosa tu ditutup sepanjang minggu, sampai ke depan, dan tambah 3 hari lagi jadi 10 hari. Tu hak bolehnya. Tapi dah muka jahil tadi lagu tu jadi tepat sepatutnya dapat rahmat, kita dapat bala, dapat murka daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada pasal-pasal. Itulah hak boleh. Hak lain tak boleh. Pengajaran daripada khutbah pun tak boleh. Pahala jemaah pun tak boleh. Keberkatan hak Tuhan bagi, ada doa makbul kalau ramai-ramai tu, kalau minta biar orang Islam ni bahagia, selamat belaka. Pas kita boleh doa dia tu kalau makbul, kena masa tu. Tapi kalau selara saat ni tak boleh. Tak boleh. Tuhan tak beri ke dia tu. Sia-sia saja. Yang kedua, orang yang berdoa, orang ni pun tak boleh. Mana pada ketika imam sedang berkhutbah tu, tak boleh doa. Nak berdoa suku, kecuali kalau dalam hati tu tak apalah. Dalam hati ingat, dalam hati. Tapi kalau nak berdoa akak tangan nak pula dah suku pula daripada tu imam tu, tu tak boleh. Kecuali kalau dalam hati kita ingat dengar. Tapi kalau dalam hati pun, kalau siapa duk doa dalam hati, siapa tak dengar tu, tak boleh juga, lara juga. Cumanya kita nak ambil kata berdoa dalam hati ni, kata ada satu masa kan, pada hari Jumaat tu, kebanyakannya kata antara tu lah, antara imam keluar tu sampai selesai sembahyang. Jadi kira-kiranya celah-celah tu pun ada mana ingat-ingat gitu, tapi jangan sampai leka daripada khutbah tu. Dia duduk berdoa. Jadi dia ni supaya orang berdoa lah, hak lain-lain lah. Kalau Tuhan nak beri, boleh ke dia? Kalau Tuhan tak beri pun saja. Tapi hak maksud, hak sebenar suruh pergi jemaah ke apa tu tak dapat. Kelebihan tu tak dapat. Tak dapat. Yang ketiga, orang yang pergi dengan maksud nak dengar molek khutbah tu, dan dia diam. Maknanya maksudnya hak saat ni, semua saat ni lara khutbah ni, terutamanya pada ketika tu imam tu berkhutbah lah. Pada ketika lain pun tak molek. Ni sebab dia kata bi-insat, untuk nak dengar. Maknanya ni hadis ni walaupun tak ada sebut khutbah sini ni, tetapi apabila dia sebut bi-insat, perkataan tu menunjukkan pada masa khutbah lah ni belakang ni yang dimaksudkan di sini.
Jadi yang ketiga ni, dia dengar dan dia diam dan dia tidak melangkah tekuk orang Muslim. Yang ni dia tidak menyakiti orang dan tidak menyakiti sesiapa. Jadi kalau tempat kita ni, kita tak boleh tengok lagu tu. Alhamdulillah, molek orang kita dari segi adab dia tu lembut, halus. Itulah kelebihan kita ni sebenarnya. Bangsa kita, umat kita, orang sebelah hal ini ada kelebihannya, lebih sesuai dengan Islam. Hak asal dia tu pun memang lembut dah. Mari ajaran Islam tu kau molek lagi. Kalau pergi keluar lah, boleh tengok macam-macam lah. Kerana nak pergi depan, nak mari depan lah, sah depan, duduk di belakang. Bukan sekadar lakoh. Lakoh ni hak dalam hadis sebut ni ialah lakoh. Bukan sekadar lakoh, dia payah nak lalu, dia pegang kepala, nyek lakoh. Dia kata di sini, dia tidak langkah tekuk orang Muslim dan tidak menyakiti. Boleh jadi masyarakat ni kalau dia sudah biasa dengan adab kasar lagu tu kan, dia tidak menyakiti, itu lakoh-lakoh. Sebab tu Nabi kata, dan dia tidak menyakiti. Mana lakoh tu saja, menyakiti ke tidak menyakiti ke tak kira. Lepas tu hak menyakiti tu suku pula. Menyakiti tu suku pula, mengganggu orang. Ganggu tu macam-macam lah. Makan wafta, sedawa semacam sebelah tu ganggu kau. Makan wadrian. Yalah laku lah, ganggu lah tu. Nak ganggu lagu mana dalam masjid, lagu tu lah ganggunya. Lepas tu kalau ganggu hak lain-lain lagilah hak besar-besar tu, hak memang salah. Hak ni pada asalnya tidak salah kita makan tu, tapi bila pergi jadi mengganggu orang lain. Itu tidak mengganggu sesiapa pun, tidak langkah tekuk orang Muslim. Kalau kita tengok luar, teruk benar hak ni langkah nyo pergi ke depan, tak ada adab langsung. Tapi orang-orang luar ni dia memang jenis kasar gitu kan, tak apa dia. Apa dia buat ke orang lagu tu je, orang buat ke dia, tak apa dia. Dia jadi tidak menyakiti lah. Dia tidak menyakiti pun tak boleh. Dalam hadis ni kata, sebab menyakiti tu dia sebut suku, tak boleh. Itu makna kasar. Adab tu majlis tu makna kena jaga, kena hormat masyarakat itu. Kalau dia lagu ni keadaannya, maka menjadi kafarah kepadanya. Kafarah tu maknanya tutup, penutup. Kafarah, kafir, kufr itu makna dia samalah makna dia. Dia daripada perkataan asal kufr itu makna tutup, tudung. Sebab itu petani dalam bahasa Arab kafir dia panggil. Kafir sebab apa? Sebab dia benih itu kan, dia korek tanah, lepas tu dia tutup dengan tanah, benih padi ke apa ke, lagu itulah cara kerja dia. Sebab tu kafir dari segi bahasa Arab, bukan kafir ni dari segi istilah tidak. Hak kafir itu pun lagu tu juga kafir istilah tu. Mana orang kafir sebab apa? Dia tutup nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebanyak mana Allah Subhanahu Wa Taala beri nikmat, macam tak ada, dia tutup. Bahkan dia kata orang lain pula, seseolahnya orang lain yang beri segala nikmat tu kepada dia. Sebab tu dia sembah orang lain, sembah tok pekong lah, macam-macam. Seseolahnya hak tu yang beri kepada dia. Itu makna dia tutup. Dia ada kesesuaian dari segi makna asal tu. Supaya juga di sini kafarah maknanya penutup dosa dia. Dosa tu jadi ditutup, ditampung. Jadi tak nampak lah. Sebab dalam hadis ada sebut saya ni dosa ni kadang-kadang dia nampak. So saya tunjuk ke orang, kita sendiri pun nampak, orang lain pun nampak. Bila kafar saya tutup, tak nampak dah lah, dah tutup. Tu dia. Tutup di akhirat saya akan nampak juga kesan dia. Tutup dalam dunia ni pun lagu tu juga. Maknanya bila tutup tu hapus kira lah, kita kata hapus kira, tutup. Bermakna jiwa dia tu jadi bersih semula. Bersih semula. Selama mana ni? Selama Jumaat yang mengiringinya. Maknanya hak dosa akan datang ni kita tak tahu lagi nak buat selama mana tu. Hak lepas dah tu benar lah kita tahu. Hak
Hak akan datang ni tak tahu. Setara tak tahu tu pun macam jaminan besar. Hak tu pun akan ditutup juga. Hak akan datang tu akan dilakukan. Mana nak ayat begitu istimewanya. Semaya jemaah ni, pergi jemaah ni. Lepas tu bukan seminggu selepas tu, tambah 3. Sebab satu kebajikan berdasarkan kaedah dalam Quran disebut, sesiapa yang buat satu kebajikan, Tuhan bagi 10 kali ganda balasan dia. Jadi hak ni pun masuk dalam kaedah tu juga. Hak 7 hari tu 7 hari lah. Lepas tu tambah 3 lagi, jadi 10. 10 hari. Begitu istimewanya. Maknanya hak kita nak dapat pahala, nak dapat kelebihan, nak dapat kafarah gitu, banyak ruang-ruangnya. Kalau kita ada dosa sikit-sikit pun dapat ditutup, dihapuskan oleh hak sani lah, hak kewajikan itu. Sebab yang suruh buat kewajikan tu, kalau ada kekurangan sikit sebanyak pun dapat ditampung, dapat ditutup dengan hak tu. Itulah bendanya. Lepas tu habis satu. Bab isti'zan al-muhdith lil imam. Dia kata dalam kebanyakan nuskhahnya gitulah, lil imam. Tapi dalam satu nuskhah Mesir dan hasyiah nuskhah yang bertulis tangan, kata dia, maknanya nak tulis, nak syarah kitab Sunan Abi Daud ni pun sakai jugalah. Cek hak nu, cek hak ni, tengok nuskhah nu, tengok nuskhah ni. Syekh Khalil Ahmad Saharanpuri ni nak buat hak ni bukan main, susahnya. Bukan main, susah. Dengan sebab itulah, maknanya setelah dia tulis hak ni, ulama-ulama memang hormat, takris. Kalau kita tengok dalam kitab ni kan, di hujung kitab ni, di hujung kitab ni, juzuk yang ke-20, ni Syarah Abu Daud. Di situ dia sebutkan takriz, taqariz, ulama-ulama besar, orang-orang yang hebat semuanya semasa dia masih hidup lagi, semasa pengarang ni masih hidup, sebut dah memang syarah ni istimewa, molek. Sebelum pada ni ada dah pun syarah, tapi jenis lain. Hak ni memang molek sangat. Dan kemah cara dia tu. Sampai Anwar Shah Kashmiri buat banyak rangkap syair puji ni syarah. Anwar Shah Kashmiri buat syair dalam bahasa Arab, tubik. Begitu juga Syekh Zafar Ahmad Thanwi, pengarang kitab apa nama ni, I'la Us-Sunan itu, dia pun buat syair juga, puji kitab dalam bahasa Arab juga. Dan banyak lagi orang-orang lain pun tulis, orang-orang yang tokoh-tokoh lah akui memang kemah syarah ni. Sebab apa? Sinilah kita tengok bab isti'zan al-muhdith lil imam. Dia memang gitulah. Tetapi dalam kebanyakan nuskhah gitu. Tapi dalam nuskhah Mesir, al-imam, bukan li, tapi al-imam. Begitu juga dalam nuskhah masih tulisan tangan, manuskrip, bukan cetak, tak ada cetak lagi, ada dengan dia. Dan lain-lain, dia kata al-imam tanpa lam, hak tu hak lebih betulnya, hak tanpa lam itu. Sebab apa? Sebab isti'zan ini dia muta'addi binafsih. Dia panggil. Sebab apa? Dalam firman Allah SWT, hatta yasta'dhinu, bukan hatta yasta'dhinu lahu, bukan. Hatta yasta'dhinu maknanya dia muta'addi binafsih, maf'ul dia tu. Gitu. Bukan lil imam hak betulnya, tetapi al imam. Ini bab muhdith, orang yang berhadath meminta izin kepada imam, minta izin kepada imam untuk keluar. Lepas tu diamarilah hadis Aisyah, dia kata Nabi SAW bersabda, apabila seseorang daripada kamu berhadath dalam sembahyangnya, maka hendaklah dia pegang hidung dia. Lepas tu dia pun keluar lah, pergilah tubik. Gitu.
Ini makna isti'zan, minta izin dengan Tok Iman. Tu kita kata Tok Iman nak tahu mana